Dalam beberapa video yang lepas, saya pernah bercerita kepada tuan-tuan, puan-puan semua tentang scam daripada sebuah syarikat yang bernama Action Note. Dan bila saya buat video tu, banyak kecaman yang saya dapat daripada follower-follower ataupun penyokong-penyokong Action Note. Jadi saya selepas tu saya pun ambil keputusan untuk fokus buat kerja lain kejap, sebab saya nampak terlampau banyak negativity daripada penyokong-penyokong Action Note. Jadi hari ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan apa yang saya katakan tentang Action Note ni terbukti adalah benda yang benar. Saya tidak menipu. Okey, saya nak tunjukkan kepada semua. Yang ni adalah daripada satu grup ataupun Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, Malaysia Cyber Consumer Association. Jadi tuan-tuan puan-puan, lihatlah posting terbaru mereka. Salam sejahtera, Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA terbawa untuk mengadakan sidang media berkaitan isu skim pelaburan haram mata wang kripto Action Note pada tarikh 11 Disember Jumaat pada pukul 3.30 petang, kira-kira 4 jam yang lepas lah. Okey, justru besarlah harapan pihak MCCA agar pihak tuan-puan menyaksikan serta menyebarkan sidang media tersebut. Kerjasama sokongan pihak tuan-puan amatlah kami hargai. Bla bla bla. Okey, jadi sidang media ni agak panjang, 1 jam. Jadi saya tak adalah nak cover tentang sidang media ni. Jadi tuan-tuan puan-puan yang tengah tengok bicara kripto, bolehlah masuk ke dalam Facebook ni untuk tengok dengan sendiri. Jadi apa saya nak cerita adalah apa yang saya katakan tentang Action Note ni adalah memang scam dan terbukti scam, masuk dalam Bank Negara Malaysia alert, watch alert dan sebagainya. Cuma apa yang menyedihkannya, ramai yang tertipu. Saya dengar banyak yang hilang duit, dan ada yang personally message saya juga lepas dah terbongkar tentang Action Note ni. Memang pecah dah semua rahsia dia. Kira-kira sebulan lepas macam tu, waktu harga Bitcoin tengah pump naik dari 11,000 sampai hampir ke 19,000 USD. Jadi pecah tembelang mereka yang mereka adalah scammer. Okey, so memang menyedihkan yang dah tertipu. Ada yang tengok video saya, dia terus stop. Ada juga yang dia kata lepas tengok video saya, dia pun memang stop. Dia macam tak adalah nak tambah lagi duit apa semua kan. Jadi dia dah stop. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dengar, yang faham dan juga terus ambil tindakan untuk tidak meneruskan dalam pelaburan haram Action Note ni. Okey, jadi sebenarnya saya terpanggil juga sebab lepas tengok video yang tu, saya baca dekat komen banyak komen-komen yang membina dan komen-komen yang memberikan semangat kepada saya juga. Dan saya perhati banyak juga yang minta saya bercerita tentang syarikat-syarikat pelaburan kripto yang lain dan sebagainya. Cuma saya nak bagi tahulah, saya nak clarify, sebenarnya memang banyak sangat syarikat-syarikat pelaburan haram, terutamanya ketika waktu harga Bitcoin tengah naik ni. Jadi memang banyak syarikat-syarikat yang claim mereka boleh buat pelaburan, boleh bagi keuntungan 100 kali ganda, 1000 kali ganda, macam-macam kan. So saya cuma nak bagi tahu secara umum. Saya tak nak petik satu demi satu sebab memang banyak, memang berpuluh-puluh syarikat. Saya pun tak dan nak cover banyak. Saya pun tak dan nak fokus kepada mereka saja dalam channel Bicara Kripto, sebab sebenarnya saya lebih suka bercerita tentang cryptocurrency dan sebagainya, bukan scammer ni. Cuma kadang-kadang bila kita tengok ada orang tertipu, kita terpanggil nak bercerita, nak bagi tahu dekat orang supaya stop, jangan masuk dulu, jangan tertipu. Kalau nak beli Bitcoin, beli secara direct, jangan beli melalui third party atau jangan beli melalui syarikat-syarikat yang agak meragukan. Jadi cuma saya nak bagi tahu satu je. Kalau tuan-tuan ataupun puan-puan di approach
Kan dia approach oleh mana-mana orang yang kata dia dari syarikat ni, mereka menggunakan teknologi Bitcoin, teknologi Ethereum, teknologi blockchain. Dia goreng je, dia akan goreng ayat tu je. Tapi tuan-tuan tanya balik dekat dia, kalau tuan-tuan melabur, contoh melabur kan, adakah Bitcoin ataupun Ethereum akan dipegang di dalam akaun tuan-tuan ataupun puan-puan? Kalau dia kata tidak, dia yang ni duit ni encik akan beli, tapi kita tak bagi, kita akan letak dalam pool, nanti pool ni bagi dalam 10 kali ganda, 30 kali ganda untung, nanti kita bagi dekat tuan-tuan puan-puan. Itu please avoid scam. Kalau dia kata ada letak dalam pool lah apalah kan, itu adalah scam. Kalau tuan-tuan puan-puan tak dapat duit tu bukan di tangan lah, di dalam akaun wallet, wallet Ethereum ke, atau wallet Bitcoin ke, atau wallet kripto tuan-tuan puan-puan, yang mana tuan-tuan puan-puan pegang password tu, maka itu adalah scam. Benda yang benar adalah bila mata wang kripto tu dapat terus ke dalam akaun tuan-tuan puan-puan, bukan melalui akaun pihak ketiga. Itu jelas. Ini adalah perkara yang sangat jelas. Tuan-tuan puan-puan kena faham. Bagi tahulah dekat siapa yang pernah melabur. Mungkin ada kadang-kadang pakcik-pakcik, makcik-makcik ataupun ibu bapa yang mungkin mereka terjerumus dalam pelaburan macam ni. Kadang-kadang orang ada duit, jadi dia rasa betul lah orang ni kata. Sebab kadang-kadang yang cerita kat dia orang pun kenalan semua. Jadi mereka mungkin rasa atas dasar percaya kepada kenalan ni, dia pun melabur duit. Tolong jangan Jadi ini yang poin saya yang paling penting adalah yang ni. Kalau mereka menjanjikan pulangan, itu adalah scam. Sebab dalam cryptocurrency ni kita tak boleh jamin kita akan dapat pulangan. Kadang-kadang dia boleh jadi rugi, kadang-kadang dia boleh jadi untung. Semua ni adalah berdasarkan kepada kita punya technical analysis dan fundamental analysis sahaja. Tak ada orang yang boleh jamin kalau labur Bitcoin hari ni harga Bitcoin berapa, dalam 70,000 lebih, esok harga akan jadi 80,000. Tak ada orang boleh jamin, Jadi ini adalah poin yang penting. Kalau ada orang kata guaranteed return, itu adalah scam, itu adalah penipuan. Dan kalau dia tak boleh bagi mata wang tu ke dalam akaun wallet tuan-tuan puan-puan, itu adalah scam. Okey, jelas? Okey, jadi saya sebenarnya bukan nak cerita tentang Action Note saja, cuma saya terpanggil bila nampak sidang media tu. Alhamdulillah, akhirnya apa yang aku kata ni dibuktikan benda yang benar, kan? Bukan saya fitnah dan sebagainya. So saya sebenarnya nak tunjuk juga dekat tuan-tuan dan puan-puan, kita review sikit tentang jadi minta maaf lah, lama saya tak buat video sebab rasa down kejap. Tapi bila dah nampak news ni, saya pun rasa insyaAllah benda yang saya buat ni memang benda yang benar, kan? Jadi saya boleh teruskan. Jadi saya nak tunjuk lah market hari ni. Allahu Akbar. Dulu harga Bitcoin memang waktu saya last buat tu dalam 40,000. Lepas tu dia naik banyak juga, hampir ke 80,000 macam ni. Lepas tu dia jatuh ke 71,000, dekat 70,000. Jadi hari ni kalau kita tengok, Allahu Akbar, semua merah. Okey, ada jugalah hijau. Tapi kita tengok yang top 10 coin ni banyak merah lah, banyak jatuh. So saya nak tunjuk sedikit analisis pasaran Bitcoin juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau tengok ni sejak bulan ni sejak awal bulan ni, sebenarnya bulan lepas dia dah pergi hingga 19,000. Ni USD lah, saya ambil dalam USD, saya tak guna dalam ringgit untuk analisis ni. So dia hampir pergi 19,000. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, okey, saya ini saya letak dalam 4 hour chart. Saya besarkan, saya letak dalam monthly chart. So kalau kita tengok dalam monthly chart, dulu paling tinggi harga Bitcoin pernah pergi dekat hampir 19,000. Tapi dia dekat banyak exchange dia bercanggang-canggang. Ada yang kata 19,500, ada yang kata 18,000 dan sebagainya. Tapi saya ambil pada tahun 2017 bulan Disember, harga dia pernah mencecah sehingga 19,600, dan dia jatuh sejatuh sampai 3,000 lebih. Dan saya juga pernah buat video dalam bahasa Inggeris lah,
pada lebih kurang bulan 2019, dalam bulan Februari Mac macam tu, saya kata memang waktu terbaik untuk beli. Jadi mungkin ada yang pernah tengok channel saya waktu tu, mungkin pernah beli dalam timing ni dalam harga 4,000 lebih, bawah daripada 5,000. Memang untung hampir 4 kali ganda. Hampir 4 kali ganda lah. Kalau beli 5,000 hampir 4 kali ganda. Kalau beli waktu harga 4,000, lebih daripada 4 kali ganda untung. So lepas tu dia adalah turun naik dan sampailah balik kepada 19,000. Cuma bezanya, nampak tak? Ini dia nampak ekor ni. Maksudnya sekejap je dia pergi, pump dia jatuh balik. Dia sekejap je, lepas tu pump dia jatuh. Sebab tu dia ambil yang betul-betul boleh kira pun sampai 13,000 je. Dia kekal sini lama sikit, lepas tu baru dia jatuh. Tapi yang ni memang nampak tak? Gemuk dia punya ni. Dia punya badan ni gemuk. So maksudnya dia memang dia tak jatuh terus. Dia tengah stabilizekan harga dia ni. Harga dia yang dekat 19,000 ni lama juga dia kekal dekat 19,000. Okay, jadi saya balik kepada 4 hour chart. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk lah daily chart ni, secara harian lah dia punya carta Bitcoin ni. Jadi untuk pengetahuan semua, dia betul-betul shoot naik ni ke belakang ni sejak bulan Oktober lah, kan? So saya letak line putih ni, sebenarnya saya punya target ni, saya nak tengok dia pergi ke harga 20,000. Jadi saya buatlah line dia. So bila buat line ni, kebanyakan waktunya dia memang berada di atas line putih ni. Maksudnya memang season harga tengah naik, harga bull run. Dia naik. Lepas tu akhir bulan lepas tu dia turun kejap. Dia turun, lepas tu pump, dia buat reversal, naik balik sampai 19,000. Maknanya 2 kali dah dia pergi 19,000. Lepas tu dia turun sikit. Jadi ini adalah dekat tempat ni, ini yang kita kena tengok. Sebab kalau berlaku macam ni, macam dia tengah meruncing ni, dia akan ada 2 possibility. Satu naik mendadak, satu turun mendadak. Jadi waktu tu saya tengok mungkin dia boleh naik mendadak sehingga 20,000, mungkin sampai 21,000, ataupun dia akan turun mendadak sehingga 18,000 ataupun 17,000. Jadi apa berlaku? Dia turun mendadak sampai 18,000. Okey, saya letak dalam chart 4 jam pula. Kita zoom lagi, so bila dia dah pergi macam ni, dia kekal ni, pump dia jatuh. So selalu bila dia tengah meruncing, maksudnya dia nak jatuh ataupun dia akan naik atas. So kalau dia meruncing dia ke atas, dia mungkin akan naik atas dah lepas tu. Tapi ni meruncing dia ke bawah. Makin bawah makin, jadi dia memang peratusan nak jatuh tu agak tinggi. Jadi dia dari harga 18,700 jatuh kepada 8,300. So agak besar jugalah kejatuhan, dalam 2% lebih macam tu. Dia jatuh, lepas tu dia jatuh lagi 2%. So hampir 5% dia jatuh. So lepas dia jatuh, nampak macam nak naik, tapi saya letak line ni sebab tengok adakah dia boleh naik secara konsisten. Nak tengok juga boleh, mungkin sebab saya nampak mungkin dia akan naik secara konsisten slowly ke 20,000 kan, tapi tak berlaku juga. So kalau nampak tak line yang warna maroon ni, ini kita panggil moving average. Saya letak 20 moving average lah. So saya tengok kalau dia dah potong moving average ni, mungkin ada harapan sikit nak naik. Tapi dia tak naik dan dia masih tengah turun lah. Sekarang pun nampak bar merah. Dan saya mula-mula letak target hijau yang atas ni mungkin sampai 17,900. Mana tahu kan dia naik kan. Dia memang pergi sampai 17,000, dia nak naik, lepas tu dia jatuh lagi. So saya nampak ni kalau jatuh ni kemungkinan saya letak yang lagi satu ni lah. Sebab last yang sebelum ni bulan November dia jatuh pun sampai 16,000. So saya pun letak line yang ni, mungkin dia akan jatuh lagi sampai 16,000 sebelum dia naik balik ke atas. So saya masih optimistik yang harga Bitcoin ni akan melebihi 20,000 InsyaAllah dalam bulan ni, kalau tak pun dalam bulan lepas. Saya masih optimistik sebab saya nampak secara keseluruhan harga dia memang tengah naik. Cuma sekarang ni yalah, dia nak pecahkan 19,000 ni, nak pecahkan 20,000 ni memang banyak struggle jugalah kan. Walaupun banyak news kata syarikat-syarikat besar macam MicroStrategy beli Bitcoin semua, tapi harga dia masih tak nak pecah 20,000. So dia memang tengah diam je. Macam tu lah. So
sekarang ni inilah saya punya target, next target. Kalau nak jatuh pun kau jatuh lah sampai 16,000. Mana tahu lepas 16,000 pak boleh naik balik. Boleh buat satu reversal balik, pecah lah 20,000 tu kan. So sekarang ni inilah lebih kurang analisis saya tentang chart Bitcoin ni. Yeah. So lagi satu juga saya nak bagi tips kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. Bila kita tengok chart ni, dia sebenarnya dia berdasarkan kepada psikologi manusia juga. Psikologi bila buat trading ni dia dua je. Satu tamak, yang kedua takut. Jadi untuk tu kita ada satu website yang boleh ni saya tunjuk ni. Nama just dekat Google type je Fear and Greed Index, Fear and Greed Index. Ni nama dia alternative.me. Tapi dekat Google just type je Fear and Greed Index, dia akan tunjuk website ni. So bila saya tengok ni, sebab tu saya macam agak keberatan juga nak beli Bitcoin waktu sekarang ni. Sebab sekarang ni dia punya indeks dia adalah tamak nak mampus. Extreme greed, terlampau tamak. Jadi selalu kalau waktu tamak-tamak ni, kita kena buat yang bertentangan. Maknanya ramai tengah beli. Jadi kita kena hold dulu, kena relax dulu. Sebab mana tahu tiba-tiba harga tu akan jatuh. Macam sekarang ni dia tengah jatuh lah. Sebab kalau tengok semalam last week dekat 94, 92. Maknanya memang tinggi sangat. So kalau dah level dah terlampau tinggi, maksudnya tunggu masa je harga dia drop. Jadi waktu tu kalau kita beli, maksudnya kita beli dekat atas. Kita beli waktu harga tengah mahal. Tengok-tengok drop, kita macam rugi. Mungkin rugi 10% ke, rugi 5% ke kan. Jadi kita tak nak kerugian. So selain daripada carta tu, saya akan tengok juga yang Fear and Greed Index. So sekarang ni semua hijau belaka. Jadi memang saya hold dululah. Baik tak payah beli. Kalau nak jual, mungkin saya akan jual kan. Tapi beli mungkin bukan sekarang. Sebab dia dekat 19,000 ni, duduk main 19 sampai 17 ni, dia macam tak certain. Tapi kalau yang pandai buat trading tu, mungkin dia jenis berani mati, dia boleh buat. Ada yang boleh buat untung juga kalau tahu taktik dia. Tapi saya akan tengok yang ni. Okey, mungkin bukan waktu yang sesuai. So kalau benda ni dah pergi kepada merah atau kuning, waktu tu mungkin boleh nak beli ke, boleh kita tengok. So buat masa sekarang semua hijau. Dan saya dalam mode memerhati. Saya akan perhati adakah bila dia jadi tiba-tiba merah, mungkin boleh beli. Contohlah, kalau mungkin tuan-tuan, ini bukan nasihat kewangan, ini hanya pandangan peribadi saya. So begitulah keadaan market cryptocurrency sekarang ni. Tapi dulu siapa-siapa yang kata lepas dia dah capai 19,000 dia jatuh, ada yang kata dia takkan naik balik. Sekarang ni dah terbukti Bitcoin dah naik balik ke aras yang mana yang dia jatuh dulu. Dan dia kekal. Cuma isunya dia jatuh sikit. Harapnya kalau dia pergi sampai 16,000, dia boleh buat satu U-turn untuk naik. Memang naik gila-gila lah. Itulah harapan dia. Kalau boleh sebelum 2021. Biarlah tahun 2020 ni bagi saya lah, tahun 2020 ni agak mencabar. Sebenarnya bukan bagi saya je, bagi semua orang. Tahun 2020 ni agak mencabar. Jadi mungkin kalau harga Bitcoin ni tiba-tiba naik mendadak, adalah sedikit kelegaan on the closing of the year kan. Okey, jadi itu saja yang saya nak cerita. Sebenarnya tak banyak, cuma nak sharing sikit lah tentang pasaran Bitcoin, dan juga sedikit info tentang Action Node. InsyaAllah saya berterima kasih kepada semua yang komen dalam video saya kan. Ramai yang bagi komen-komen yang membina, and cuma geng Action Node tu je lah yang duduk hentam. Tapi yang lain semua alhamdulillah sokongan sangat padu. Saya sangat berterima kasih, saya sangat terharu. Jadi insyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat petang.